Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada uh, pelajaran sirah kita, sambungan pada tajuk yang lalu, iaitu muamalah. Kita sambung hari ini pada tajuk unit 5 di bawah tajuk perundangan, iaitu perkembangan agama Islam melalui perundangan. Yang kelima ada undang. Pertama, akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan perundangan. Islam adalah agama yang membawa manusia menjalani cara hidup dengan sempurna. Selain penekanan terhadap akidah, ibadah dan akhlak semasa peringkat awal dakwah, Rasulullah SAW juga memberi penekanan tentang sistem perundangan Islam. Perundangan Islam yang pertama dalam sejarah Islam bermula pada tahun pertama Hijrah. Perundangan Islam ini juga merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia dan dikenali sebagai Piagam Madinah. Okey. Nah, selain daripada akidah, ibadah, semua akhlak ni kena dijaga dengan undang-undang juga. Macam kita lah, kalau tak puasa undang-undang kena tangkap lah. Macam tu lah, dia kena dikuatkuasakan dengan undang-undang, kena jaga dengan undang-undang. Maka undang-undang ni pun dibuat pada zaman Rasulullah. Okey, semasa Rasulullah SAW di Madinah, baginda telah menyatu padukan penduduk Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum utama, iaitu Khazraj, Aus dan Yahudi. Orang Arab ada dua puak yang besar itu, Khazraj dan Aus, dan kemudian ada Yahudi juga. Orang Yahudi. Seperti mana saya cerita, Yahudi memang duduk di Madinah. Mereka tunggu Nabi. Mereka tunggu Nabi yang terakhir. Kemudian baginda juga telah menukar nama asal Madinah, iaitu Yathrib, kepada Madinah yang bermaksud bandar. Nabi berhijrah pergi duduk Madinah sebab ada orang Madinah panggil Nabi, nak lantik Nabi menjadi ketua itu, dan Nabi pun menukarkan Madinah bandar tu kepada nama Madinah. Asal dia nama Yathrib. Okey, ingat Yathrib nama lama Madinah. Selain menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum, pembentukan Piagam Madinah bertujuan untuk membentuk peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Ia membentuk persefahaman antara orang Islam dengan orang bukan Islam serta mewujudkan keamanan di Madinah. Itu perundangan. Setiap tempat dia kena ada undang-undang dia. Jadi Nabi Muhammad nak membentuk Madinah, dia ada buat satu undang-undang, dan undang-undang tu dinamakan Piagam Madinah. Ingat, Piagam Madinah ialah undang-undang pertama yang bertulis di dunia. Itu dah. Okey, sekilas info. Bawah tu, Piagam Madinah juga dikenali sebagai Sahifatul Madinah. Sahifah al-Madinah. Muka surat 28. Langkah Rasulullah SAW membentuk perlembagaan. Jadi dalam undang-undang ni dia kena ada perlembagaan dia lah. Okey. Apa dia perlembagaan yang pertama dia buat? Langkah pertama, membina masjid. Rasulullah pada nak bentuk sebuah negara, pertama dia membina masjid. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid bukan sahaja tempat untuk beribadah, tetapi ia juga dijadikan sebagai tempat untuk menyampaikan ajaran Islam, menyelesaikan masalah, bersosial dan turut dijadikan pusat pentadbiran. Langkah pertama dia bina masjid. Macam kita di Malaysia ni, dia ada masjid, ada parlimen, ada pejabat kerajaan. Itu langkah pertama Nabi buat, membina masjid. Sebab urusan di masjid tu macam-macam. Zaman Nabi tak ada pejabat lain, jadi masjidlah tempat untuk melakukan macam-macam urusan. Kemudian langkah kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Mempersaudarakan. Jadi dia bagi baik antara Muhajirin dan Ansar, iaitu langkah ini adalah untuk melahirkan persefahaman antara dua kaum, secara tidak langsung membantu kaum Muhajirin memulakan kehidupan baharu di Madinah dengan pertolongan kaum Ansar. Di samping itu, ia telah mengeratkan ukhuwah Islamiah dan memupuk sifat ikhlas berkorban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kaum Muhajirin ni orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Ni dipanggil Muhajirin. Yang bersama-sama sahabat Nabi yang daripada Mekah, Nabi daripada Mekah pergi Madinah, sahabat-sahabat itu dipanggil Muhajirin. Orang yang berada di Madinah, siapa yang ada di Madinah? Iaitu Khazraj, Aus dan Khazraj. Khazraj dan Aus yang puak yang besar
Arab yang besar berada di Madinah, Aus dan Khazraj ni dipanggil Ansar. Mereka ni bila Muhajirin mai, mereka akan bantu, mereka tolong, mereka bagi tempat. Ada kisah-kisah dia. Banyak kisah yang menyatakan orang Ansar ni banyak membantu orang-orang Muhajirin di Madinah. Ketika sahabat-sahabat Nabi, orang Muhajirin daripada Mekah sampai ke Madinah, banyaklah pertolongan yang diberi oleh orang-orang Ansar yang terdiri daripada Khazraj dan Aus. Okey, langkah ketiga, membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Jadi orang Yahudi dia tak masuk Islam, dia tidak beragama Islam, dan lain-lain orang Arab yang tak masuk Islam pun Nabi buat perjanjian dengan orang-orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi untuk bersama-sama mempertahankan keselamatan Madinah daripada ancaman luar dan memberi jaminan baharu mereka tidak akan diperangi. Jadi bila duduk dalam Madinah, orang Madinah walaupun dia bukan beragama Islam, tapi Nabi ambil perjanjian dengan dia supaya dia taat bila duduk di Madinah akan mempertahankan Madinah daripada serangan luar. Baik, kandungan piagam Madinah. Apa yang berada dalam piagam Madinah tu? Baik, kita tengok terus ke surat 29. Rasulullah SAW diakui sebagai ketua negara. Dalam piagam Madinah ni semua orang kena mengakui Rasulullah ni dilantik sebagai ketua negara, ketua Madinah masa tu. Okey. Yang kedua, bebas mengamalkan kepercayaan masing-masing. Orang Islam dengan orang Islam, Yahudi dengan agama Yahudi, orang Nasrani pun ada agama Nasrani. Jadi mereka dibebaskan mengamalkan kepercayaan masing-masing dengan syarat mereka mesti mematuhi ataupun mengiktiraf Nabi Rasulullah SAW sebagai ketua negara. Kemudian yang ketiga, bersama-sama mempertahankan kota Madinah. Mereka kena mempertahankan bersama-sama. Tak boleh. Kalau apa-apa, mereka tak boleh lari, tak boleh tinggal, tak boleh. Ni kota Madinah hang punya, hang tahan. Tak, semua kena bertanggungjawab. Bekerjasama dalam bidang ekonomi. Maknanya bekerjasama ni saling tolong-menolong lah. Maknanya aku jual kat hang, jual kat aku, jadi tidak menindas dan tidak memonopoli. Aku tak jual kat hang, macam tu tak boleh. Di mana dia kena bekerjasama. Macam kita hari ni lah di Malaysia bekerjasama. Orang Melayu jual beli dengan India, dengan Cina, dengan orang bukan Islam. Kemudian yang seterusnya, hidup sebagai satu bangsa Madinah. Mereka hidup di dalam Madinah tu mesti disebut orang Madinah. Aku orang Madinah. Jadi orang Madinah ni dia melahirkan rasa sayang ataupun rasa cinta kepada Madinah. Macam kita di Malaysia, walau kita orang Melayu, orang Cina, kita kata aku adalah orang Malaysia. Jadi kita akan melahirkan rasa cinta kita terhadap Malaysia. Macam itulah juga orang Madinah. Bila mengaku sebagai orang Madinah, dia akan rasa bertanggungjawab dengan Madinah. Dan seterusnya, ditegah bermusuhan. Antara mereka ditegah bermusuhan. Kalau ada apa-apa, akan diputuskan melalui undang-undang. Dan seterusnya, keselamatan orang-orang bukan Islam terjamin. Orang yang bukan Islam di Madinah pun mesti dipelihara dengan undang-undang. Tak boleh dibuat sesuka hati. Prinsip penting perundangan Islam. Okey, kita tengok prinsip penting. Pada peringkat awal hijrah Rasulullah SAW, baginda telah merangka dan menyusun piagam Madinah sebagai satu perundangan untuk kepentingan umat dalam pembentukan negara Islam yang kokoh. Okey, nak buat negara, dia kena ada satu rangka ataupun perundangan. Nak buat satu negara. Kebijaksanaan Rasulullah SAW dalam menyusun strategi ini patut dicontohi. Jadi sebelum buat tu Nabi dah rangka dah macam mana undang-undang yang akan dibuat. Jadi barulah bentuk sebuah negara ataupun sebuah kerajaan. Dakwah Islam semakin berkembang selepas wujudnya sistem perundangan Islam ini. Ia bertepatan dengan fitrah manusia yang lebih tertarik kepada sistem yang adil, lengkap dan tersusun. Jadi Nabi nak buat satu tempat, satu negara, dia ada satu sistem undang-undang. Jadi bila orang tengok ada satu di tempat tu ada satu sistem undang-undang, hampir macam ni, kena buat macam ni, tak boleh dan tidak ditindas, ada undang-undang yang dipatuhi. Jadi orang nampak benda tu tersusun. Jadi dakwah Islam ni semakin berkembanglah, orang tertarik lah tengok benda-benda macam tu. Okey, melalui sistem perundangan Islam, agama Islam terus berkembang dan tersebar luas ke seluruh dunia walaupun Rasulullah SAW telah wafat. Hal ini disebabkan sistem perundangan Islam telah diteruskan oleh Khulafa' Ar-Rashidin. Khulafa' Ar-Rashidin ni pemimpin Islam selepas Nabi Muhammad SAW wafat. Maknanya selepas Nabi Muhammad wafat, siapa yang menggantikan dia?
Saidina Abu Bakar. Lepas tu Saidina Abu Bakar wafat, Saidina Umar. Lepas Saidina Umar, Saidina Osman. Lepas Saidina Osman, Saidina Ali. Ini nama Khulafa Ar-Rashidin. Maksudnya khalifah-khalifah yang mendapat petunjuk. Khulafa Ar-Rashidin ni. Prinsip perundangan Islam yang telah ditetapkan adalah seperti berikut. Prinsip-prinsip dia, yang pertama, Al-Quran dan As-Sunnah adalah sumber hukum utama. Dia mesti ambil daripada Quran dan Sunnah. Selain daripada tu, tak boleh ambil. Al-Quran dan Sunnah, kemudian hari ini orang buat kiasan ataupun perbandingan, mestilah pun ambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Kesatuan umat dan kedaulatan negara. Mesti ada kesatuan umat. Kesatuan orang Madinah tu, walaupun lain agama, lain bangsa, mesti wujud kesatuan, penyatuan, mengaku sebagai orang Madinah. Kebebasan tinggal dan bergerak dalam negara. Maknanya mereka, siapa-siapa yang menjadi penduduk Madinah dan taat setia, bebas tinggal dan bergerak dalam negara. Nak buat apa saja yang tidak melanggar peraturan. Nombor 4, bertanggungjawab menjaga dan mempertahankan keamanan negara. Bertanggungjawab, kena bertanggungjawab, jaga kebersihan, jaga keamanan negara, tak buat kacau. Nombor 5, menekankan hubungan yang baik dan saling membantu antara satu sama lain. Hubungan baik kena ada, ditekankan hubungan baik, tak boleh bermusuhan. Yang keenam, bertanggungjawab menegakkan keadilan. Setiap orang ada tanggungjawab menegakkan keadilan. Kalau nampak benda-benda tak elok, maknanya buat report, buat aduan lah, supaya keadilan dapat ditegakkan. Nombor 7, kebebasan beragama tanpa mengabaikan tanggungjawab terhadap orang-orang bukan Islam. Orang Islam bebas buat apa saja dalam urusan agama, tapi dalam masa yang sama mereka kena jaga ataupun tidak boleh melanggar ataupun tidak boleh mengganggu urusan agama orang-orang yang bukan Islam di dalam Madinah. Sekilas info, Rasulullah SAW menukar nama Yathrib kepada Madinah yang membawa maksud bandar. Kesan perundangan Islam terhadap dakwah Islamiah. Apa kesan dia? Apabila ada perundangan ada wujud undang-undang, apa kesan dalam dakwah? Apakah Islam tu dapat terus berkembang ataupun orang tengok ada undang-undang yang macam ni, dia orang tak mau. Okey, 1, bersesuaian dengan masyarakat majmuk. Undang-undang yang Nabi buat bersesuaian dengan masyarakat majmuk. Maksudnya itu campur masyarakat bangsa apa, agama apa, sesuai. Berada di bawah undang-undang yang ada dalam Islam. Boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Semua penduduk boleh mematuhinya. Tak ada halangan untuk mematuhi ini. Mungkin sebab semua orang sesuai untuk mematuhi perundangan tu. Nombor 3, dapat menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum dan bangsa. Kesan dia. Bila ada perundangan ni, semua pelbagai bangsa dapat disatu padukan. Macam Aus dan Khazraj, kemudian boleh duduk di Madinah, ada Yahudi. Nombor 4, wujud perdamaian dan terhapusnya permusuhan. Aus dan Khazraj ni sebelum sebelum Madinah tu jadi Nabi berhijrah ke Madinah, mereka ni selalu berperang. Bukan kata 2-3 hari, ratusan tahun mereka berperang nak berebut siapa jadi ketua di Madinah. Kemudian Yahudi tukang cucuk. Itu kerja mereka. Saat mereka cucuk Aus dan selepas cucuk Khazraj, dia bagi berkelahi. Wujud keamanan kepada semua pihak. Jadi bila ada perundangan ni, semua pihak hidup dalam keadaan aman. Menjadi panduan pemulihan kaum dan penduduk. Menjadi panduan pemulihan kaum dan penduduk. Jadi undang-undang ni jadi memulihkan ekonomi dan penduduk tu, menjadi kawasan Madinah jadi maju. Seterusnya, wujud persefahaman antara penduduk Islam dengan penduduk bukan Islam. Jadi bila ada undang-undang ni, dia menjaga kepentingan semua pihak, jadi akan jadi wujud persefahaman. Maknanya tak akan ada rasa tak puas hati di kalangan sesiapa saja. Yang seterusnya, melahirkan suasana politik yang stabil. Politik yang stabil maknanya tidak ada perebutan kuasa. Sebelum tu Aus dan Khazraj kira berkelahi, berperang nak jadi ketua. Jadi bila ada Rasulullah, ada perundangan ni, semua orang dapat hidup dengan aman dan politik yang stabil. Rasulullah sebagai ketua di Madinah pada ketika itu. Kemudian seterusnya, penghayatan.
Penghayatan dalam tajuk ni, sistem perundangan Islam adalah yang paling adil kerana berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Jadi sistem perundangan Islam ni adalah terbukti yang paling adil. Dah terbukti dah. Zaman Nabi dah terbukti. Semua orang dapat hidup di bawah sistem perundangan Islam. Kalau kita baca sejarah Nabi di Madinah tu, sejarah Madinah tu. Sistem perundangan Islam sesuai untuk semua kaum dan bangsa. Sistem ni memang diakui sesuai untuk semua kaum dan bangsa. Yang orang Cina yang berbangsa, yang beragama Islam pun sesuai. Kalau orang Eropah, mana-mana orang yang beragama Islam ataupun tak beragama Islam juga sesuai dengan sistem ni. Nombor 3, undang-undang negara wajib dipatuhi oleh semua rakyat. Bila ada undang-undang, semua rakyat, tak kira siapa, mestilah mematuhi peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan pada ketika aman ataupun pada ketika suasana yang tak berapa nak selesa, macam hari ni lah. Nombor 4, keharmonian negara akan terjamin jika semua rakyat mematuhi undang-undang. Jadi kalau semua orang mematuhi undang-undang yang dibuat, jadi tak akan ada kacau bilau, tak akan ada rasa tak puas hati, tak akan ada macam-macam akan berlaku. Jadi semua orang mematuhi undang-undang. Ni ada orang tak patuhi undang-undang, jadi dia akan mengganggu kehidupan orang lain. Bawa kereta tak ikut undang-undang, langgar habis orang, mati habis orang. Langgar yang tak ada kena-mengena pun mati. Okey. Pada latihan muka surat 32 dan 33 tu, lengkapkan latihan pertama, jawab soalan di bawah dalam buku latihan. Jawab dalam buku latihan. Kemudian latihan kedua, lengkapkan rajah di bawah. Lengkapkan. Dan nombor ketiga, tanpa merujuk buku teks ini, lengkapkan rajah di bawah dengan isi kandungan piagam Madinah. Baca dulu yang kita baca tadi. Lepas tu, masa nak buat tu, kalau boleh jangan tiru. Kalau boleh jangan tiru. Kalau tak boleh, bacalah tu. Baca dalam 10 minit, buat. Try. Sebab latihan. Nanti kita nak periksa, tak bawa buku dah. Okay. InsyaAllah kita akan sambung lagi kelas kita pada minggu depan, insyaAllah, pada tajuk yang seterusnya. Nanti kita tengok macam mana untuk kelas tambahan kita lah. Macam mana jadual dia, insyaAllah. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.